Hai guys, selamat kembali ke Kupi-Kupi Go. Pertama sekali, terima kasih di atas komen yang ditinggalkan di episod debut Kupi-Kupi Go. Saya rasa sangat terharu dan saya rasa lagi bersemangat untuk buat konten pada tahun 2024 ini. Okey, sebelum saya memulakan episod pada hari ini, ingin saya memperkenalkan satu konsep baru di Kupi-Kupi Go. Saya akan rujuk konten-konten Kupi-Kupi Go daripada buku ini. Ini adalah buku konten Kupi-Kupi Go dan perkongsian hari ini Baba Vanga wanita yang boleh meramal masa depan. Ingin saya memulakan perkongsian ini dengan satu persoalan yang menarik. Percayakah anda ada manusia yang diberikan kelebihan yang tidak diberikan kepada manusia yang lain? Di dalam konteks hari ini, adakah kelebihan untuk melihat masa depan diberikan kepada wanita ini? Vangelia Pendava Gushtrova ataupun lebih dikenali dengan nama popular dia, Baba Vanga. Ini adalah seorang wanita yang mempunyai ramai pengikut. Pengikut dia taksub pula tu dengan dia sebab dia dipercayai mempunyai kuasa merawat. Bukan itu sahaja, dia boleh meramal masa depan. Dia dilahirkan pada tahun 1911 di sebuah kota yang dikenali sebagai Kota Strumica. Pada waktu itu, Kota Strumica adalah sebahagian daripada Empire Ottoman. Tapi hari ini, Kota Strumica terletak di sebuah negara yang dikenali sebagai Macedonia. Semasa Baba Vanga berumur 12 tahun, pada waktu itulah dia dikatakan memiliki kuasa untuk merawat dan meramal masa depan. Berlaku satu ribut petir di sekitar kawasan Kota Strumica. Terbentuknya satu puting beliung yang sangat dahsyat. Menurut Baba Vanga sendiri, dia termasuk ke dalam puting beliung ni, terangkat ke udara dan terbuang di padang yang berdekatan. Orang menemui dia di dalam keadaan nyawa-nyawa ikan. Pada waktu itu, mata dia diliputi oleh pasir dan juga lumpur. Disebabkan keluarga Baba Vanga adalah sebuah keluarga yang miskin, mereka tidak mampu untuk membiayai rawatan memulihkan mata Baba Vanga. Dengan itu, pada umur 12 tahun, Baba Vanga menjadi buta sehinggalah dia dewasa. Sejak dia menjadi buta, keluarga Baba Vanga perasan yang dia memiliki ilmu untuk memulihkan dan juga meramal masa depan. Dengan itu, kisah tentang Baba Vanga ini tersebar di seluruh kota Strumica, di mana penduduk tempatan sering ke rumah Baba Vanga untuk dirawat ataupun untuk meramalkan masa depan mereka. Yang pergi bertemu dengan Baba Vanga ni bukan sahaja orang biasa, tetapi juga Raja Bulgaria yang dikenali sebagai Boris III. Nama Baba Vanga semakin menjadi popular sekitar tahun 1960-an sehingga tahun 1980-an. Selepas Perang Kedua berakhir, ramai yang kehilangan ahli keluarga, sama ada hilang ataupun meninggal. Dengan itu, mereka bertemu dengan Baba Vanga untuk bertanya di mana keberadaan ahli keluarga mereka. Ada yang dapat menemui semula ahli keluarga mereka, ada yang mendapat lokasi di mana ahli keluarga mereka meninggal dunia dan mengebumikan ahli keluarga tersebut dengan sempurna. Pada waktu itu, nama Baba Vanga menjadi semakin popular sehingga dia dijadikan subjek uji kaji oleh institusi pendidikan yang dikenali sebagai Bulgaria Academy of Science, di mana mereka percaya dan mahu mengkaji kuasa apa sebenarnya dimiliki oleh Baba Vanga ini. Banyak ramalan-ramalan Baba Vanga ini yang menjadi kenyataan, antaranya pada tahun 1969 di mana dia meramalkan Perdana Menteri India pada waktu itu, iaitu Indira Gandhi, akan dibunuh. Katanya, baju itu akan membunuh dia. Saya nampak baju jingga dan kuning di dalam asap api. Dan ini menjadi kenyataan pada tahun 1984 di mana Indira Gandhi dibunuh oleh pengawal keselamatannya sendiri ketika memakai sari berwarna jingga. Ataupun ramalan tentang serangan 9 yang dibuat pada tahun 1989. Kata Baba Vanga semasa membuat ramalan ini, Amerika akan diserang, serigala akan melolong, sementara nyawa orang yang tidak berdosa akan tertumpah oleh burung besi. Burung besi ini adalah dua kapal yang melanggar tower. Orang yang tidak berdosa adalah orang yang terkorban di situ. Tapi, apa maksud dia dengan serigala yang melolong? Adakah itu The Dancing?
Baba Vanga juga dipercayai ada membuat ramalan tentang Presiden Amerika yang ke-44 adalah seorang kulit hitam dan ini menjadi kenyataan pada tahun 2009 di mana Barack Obama dilantik sebagai Presiden kulit hitam pertama Amerika Syarikat. Ramalan yang lain termasuklah kematian Puteri Diana dan juga kematiannya sendiri pada tahun 1996. Okey. Buat masa ini, kita sudah tahu yang ada beberapa ramalan kononnya daripada Baba Vanga ini telah menjadi kenyataan. Sekarang, kita akan melihat antara beberapa ramalan Baba Vanga tentang 2024. Seterusnya, kita akan tengok antara ramalan Baba Vanga yang dibuat pada tahun 2024. Banyak sebenarnya ramalan yang dia buat, tapi saya akan pilih beberapa untuk diulas dan kita akan tengok perbandingan. Adakah ramalan itu masuk akal ataupun tidak? Ramalan pertama yang ingin saya ulas ialah ramalan Baba Vanga tentang kemajuan pesat di dalam teknologi komputer kuantum. Antaranya ialah teknologi artificial intelligence. Tapi sebelum saya jelaskan dengan lebih terperinci lagi ramalan ini, sebenarnya saya ada satu pengumuman yang saya mau buat. Sebenarnya saya telah menerima satu tetamu yang sangat-sangat istimewa datang ke studio terbaru Kupi-Kupi Go ni dan saya ada minta dia untuk memberikan ucapan kepada anda semua. Terimalah ucapan daripada K-pop idol Jungkook. 안녕하세요. 임전국님. 쿠피에고 팬분들의 좋은 하루 보내시길 바라며 잘생긴 에크람 마하트를 응원해주셔서 감사드립니다. 안녕히 가세요. 모두 사랑해. 괜찮아. Ramai yang mau Jungkook tapi dapat Kim Jong-un Shopee. Itu adalah demo untuk memberikan gambaran kepada anda bagaimana majunya teknologi AI sekarang ini. Mungkin ada yang percaya, mungkin ada yang tahu itu adalah AI. Berbalik kepada ulasan saya tentang ramalan Baba Vanga ini. Katanya AI akan menggantikan banyak pekerjaan manusia. Malah sekarang pun kita tengok AI digunakan di dalam pelbagai industri. Pertama sekali di dalam industri kreatif ataupun content creation untuk menulis skrip ataupun editing. Tapi jangan risau, jangan gundah. Saya masih lagi tulis skrip manual yang akan dikalahkan oleh AI tidak lama lagi. Ya Allah, aku pasrahkan diri. Industri seterusnya adalah industri media, accounting, pemasaran, customer service dan banyak lagi. Selain daripada tu, industri-industri fizikal yang memerlukan seseorang itu untuk melakukan kerja-kerja fizikal juga boleh digantikan oleh AI. Cuba kamu tengok video ni. Itu adalah video AI yang dilatih untuk melipat baju. Bayangkan kalau ada 100 ataupun lebih AI yang macam ni, bukan sahaja melipat baju tetapi membuat kereta ataupun membuat rumah. Ia pasti akan menggantikan kerja-kerja yang selama ini dilakukan oleh manusia. Teknologi AI zaman ini sangat penting sehinggakan kerajaan kita sendiri pun menggalakkan rakyat Malaysia untuk belajar tentang AI. Dan kalau melihat situasi semasa dengan ramalan Baba Vanga ini, adakah ia benar? Sebelum saya jawab soalan tu, kita tengok ramalan seterusnya yang saya mahu ulas. Ramalan Baba Vanga tentang bencana alam yang teruk akibat perubahan cuaca. Menurut satu institusi yang memantau keadaan cuaca dunia, NCEI ataupun National Center for Environmental, pada tahun 2023 adalah tahun yang terpanas untuk bumi. Ini adalah tahun terpanas bumi sejak ia mula direkodkan pada tahun 1850 dulu. Pemanasan global ni anda tahu akan membuatkan banyak bencana alam yang terjadi. Malah pada tahun 2023 sahaja banyak bencana alam yang dilaporkan, antaranya ialah kemarau teruk yang berlaku di Afrika menyebabkan ramai yang mati kelaparan dan melarikan diri daripada Afrika. Pada bulan September berlaku ribut Daniel yang membadai Libya membuatkan ribuan orang terkorban. Selain daripada tu, pada bulan September, Oktober, November banjir teruk di Mexico, Hong Kong, Barat Eropah, Kenya, Thailand, Filipina dan Malaysia. Dan setiap bencana-bencana alam ini mengorbankan puluhan ribu nyawa manusia. Dan para saintis bersetuju yang pemanasan global akan menjadi semakin teruk pada tahun 2024.
Sebenarnya kalau kita mahu mengulas tentang perubahan cuaca dan juga ancaman kepada dunia kita sekarang ni, panjang lagi yang saya boleh cakap. Tetapi untuk video ini saya cuma ulas ringkas untuk kita membandingkan dengan ramalan yang dibuat oleh Baba Vanga ini. Selain daripada tu, ada lagi ramalan lain seperti pembunuhan Vladimir Putin, cyber attack akan meningkat, keruntuhan ekonomi, manusia dilahirkan di dalam tiub, penggunaan bioweapon di Eropah dan perang yang akan tercetus di sana. Ada lagi ramalan yang dibuat pada tahun-tahun hadapan, termasuklah komunis akan mentadbir pada tahun 2076. Kita akan dapat menjelajah masa pada tahun 2304. Bukan kita lah, mungkin anak cucu cicit kita. Dan hari kiamat pada tahun 5079. Terima kasih buku konten dan juga Jongkok. Sekarang tibalah masa kita untuk membuat kesimpulan dan melihat adakah ramalan-ramalan Baba Vanga ini memang benar ataupun ia mengarut ataupun rekaan dan rekaan semata-mata. Berdasarkan kajian saya terhadap Baba Vanga dan juga ramalan-ramalan dia ni, saya dapati beberapa perkara. Pertama, tiada siapa yang dapat mengesahkan ramalan-ramalan ini memang betul datang daripada mulut Baba Vanga sendiri. Yang kedua, tiada siapa yang dapat mengesahkan Baba Vanga ni memang memiliki kuasa untuk meramal masa depan. Yang ketiga, saya berpendapat ramalan-ramalan ini bukan dibuat oleh Baba Vanga tetapi oleh pengikut dia yang taksub dengan Baba Vanga. Pengikut-pengikutnya yang mahu kisah fantasi seorang wanita tua yang boleh meramal masa depan ni terus hidup di kalangan orang ramai. Mereka mencari isu semasa dan mengaitkan ramalan Baba Vanga ni dengan isu semasa yang kononnya akan berlaku, dan kalau ia betul menjadi kenyataan, mereka pun boleh klaim yang kononnya itu dibuat oleh Baba Vanga. Mungkin ada yang tanya, macam mana Ikram kalau ramalan-ramalan ni betul menjadi kenyataan? Bagi saya, ini seperti bermain tikam-tikam ataupun bermain judi. Mereka akan membuat 100 ramalan dan kalau 10 ramalan betul-betul menjadi kenyataan, maka mereka akan mengaku, oh, saya boleh meramal masa depan. Malah anda ataupun saya pun boleh buat macam tu, dan kalau ramalan yang kita buat tu terjadi, adakah kita boleh mengaku kita boleh melihat masa depan? Untuk menguji teori saya ini, apa kata kita buat satu eksperimen di mana saya akan buat 10 ramalan dan di hujung tahun ni kita akan tengok balik ramalan saya tu kalau betul menjadi kenyataan ataupun tidak. Dan kalau sekurang-kurangnya 5 menjadi kenyataan, kita akan menjawab persoalan adakah Ikram seorang yang boleh meramal masa depan. Dengan itu, inilah 10 ramalan saya untuk tahun 2024. Pertama sekali kita akan melihat pemilihan presiden di Amerika Syarikat. Kalau melihat sokongan rakyat Amerika terhadap Donald Trump, saya meramalkan yang pada bulan November dan Disember nanti, Donald Trump akan dilantik menjadi presiden Amerika sekali lagi. Ramalan saya yang kedua, kalau melihat AI yang digunakan di dalam pelbagai industri, pada tahun 2024 saya meramalkan sekurang-kurangnya 30% AI akan menggantikan manusia di dalam industri yang pelbagai. Ramalan saya yang ketiga pada tahun 2024 ini akan ada isu di kalangan orang ramai yang bimbang untuk menyimpan duit mereka di dalam bank. Dengan itu mereka memutuskan untuk menyimpan duit mereka di dalam bentuk cryptocurrency. Dengan itu mata wang cryptocurrency terbesar iaitu Bitcoin akan mencanak naik ke satu harga yang kita tidak pernah lihat sebelum ini. Ramalan seterusnya tiada kena-mengena dengan sesiapa, tetapi akan ada 2 orang ternama di Malaysia yang akan dipenjarakan. Seterusnya juga tiada kena-mengena dengan mana-mana pihak. Mata wang ringgit Malaysia akan mencecah sehingga RM5 jika dibandingkan dengan US dollar. Ramalan saya seterusnya, Mr. Beast akan datang ke Kota Kinabalu, Sabah. Ramalan yang ketujuh, kapal perang angkasa lepas pertama akan dilancarkan pada tahun ini. Yang ke-8, ramalan tentang bukti kewujudan makhluk asing. Yang ke-9, tercetusnya konflik besar di Laut Cina Selatan. Dan yang ke-10, just for fun, tahun ini Ikram akan mengurus. Dan itulah perkongsian kita pada hari ini tentang Baba Vanga, wanita yang kononnya boleh meramal masa depan. Saya sudah tengok apa yang dia ramalkan, kita sudah buat analisis dan saya sudah bagi pendapat saya tentang isu ini. Macam biasa, ini hanyalah video perkongsian sebagai hiburan. Kita jangan terlalu taksub, kita jangan terlalu serius. Kepada anda yang sudah lama tengok Kubigo-Bigo, anda tahu yang video-video saya di sini selalu saya ingatkan, pastikan jalankan pendidikan anda sendiri.
Sebelum saya mengakhiri video ini, ingin saya membuat satu pengumuman kecil yang kita akan mengubah tagline Kupi-Kupi Go. Kalau dulu menarik setiap hari, tapi hari-hari tunggu tiada juga video. Jadi saya akan ubah tagline Kupi-Kupi Go mulai hari ini. Tagline kita adalah menarik setiap kali. Itu sahaja daripada saya dan buku konten. Kami jumpa anda di episod yang seterusnya. Kupi-Kupi Go, menarik setiap kali. 안녕하세요. 임전국님. 쿠피에고 팬분들의 좋은 하루 보내시길 바라며 잘생긴 에크란 마하트를 응원해주셔서 감사드립니다. 안녕히 가세요. 모두 사랑해. 괜찮아.